Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dan bertahun-tahun, Najib kalah terus dan kalah terus. Kali ini giliran Najib menikmati kemenangan di mahkamah. Baru-baru ini kita sudah diberitahu bahwa Najib telah mendapat pengampunan daripada Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Sultan Abdullah. Beliau telah mendapat pengampunan separuh daripada hukuman penjara dan juga hanya perlu membayar denda sebanyak 50 juta ringgit. Tetapi keputusan itu telah menjadi kontroversi dan telah pun mula dipertikai khususnya oleh Badan Peguam. Akhirnya Badan Peguam tersebut mengambil tindakan untuk mencabar keputusan tersebut. Namun hari ini Najib menerima kemenangan pertama apabila tindakan Badan Peguam untuk mencabar atau untuk mendapatkan kebenaran mencabar pengurangan hukuman penjara dan denda Najib telah pun ditolak, gagal di mahkamah. Hari ini Mahkamah Tinggi menolak permohonan Badan Peguam untuk memulakan prosiding semakan kehakiman mencabar keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap Datuk Seri Najib Razak dalam kes SRC Internasional Sendirian Berhad. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mad Sahid menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman itu. Selepas mendapati perkara berkenan tidak boleh diputuskan melalui prinsip undang-undang ataupun oleh mahkamah. Dalam keputusannya, Ahmad Kamal berkata, mahkamah berpendapat bahawa nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan adalah sebahagian daripada proses yang membawa kepada pemberian pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru, ia bukan perkara yang sesuai dan wajar untuk disemak semula di hadapan mahkamah ini, kata beliau lagi. Pada 26 April lalu, Badan Peguam memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman berkenaan dengan menamakan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya serta Najib sebagai responden. Ia memohon pengisytiharan bahawa keputusan Lembaga Pengampunan pada 29 Januari lalu berhubung permohonan Najib untuk mengurangkan separuh daripada hukuman penjaranya yang menyaksikan beliau akan dibebaskan lebih awal, iaitu pada 23 Ogos 2028 adalah tidak sah, tidak berperlembagaan dan batal, kata keputusan Majlis Peguam tersebut. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, pada 2 Julai 2024, satu berita telah pun dikeluarkan, iaitu sebenarnya Kuasa Agung beri pengampunan adalah, menurut laporan ini, Kuasa Pengampunan Agung beri pengampunan tidak mutlak selepas pindaan perlembagaan 1994. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1994 menghapuskan budi bicara yang di Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Peguam Zainur Zakaria yang mewakili Badan Peguam dalam hujahnya berkata, sejak 24 Jun 1994, perkara 40 dalam kurungan 1A jelas menyatakan bahawa semua kuasa yang di Pertuan Agong termasuk kuasa memberikan pengampunan mesti dilaksanakan mengikut nasihat orang atau sekumpulan orang yang sesuai menurut laporan dipetik dari BH Online ini. Beliau berkata peruntukan itu menetapkan yang di Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak atas nasihat dalam menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan. Katanya, sebelum pindaan yang di Pertuan Agong mempunyai budi bicara mutlak untuk menerima atau menolak pengampunan, katanya lagi. Perkara 40 dalam kurungan 1A menghapuskan sebarang budi bicara peribadi dalam pemberian pengampunan.
Kata beliau, yang di-Pertuan Agong mesti bertindak mengikut nasihat Lembaga Pengampunan. Kepentingannya ialah perkara 40 dalam kurungan 1E meletakkan tanpa keraguan bahawa kuasa untuk memberikan pengampunan di bawah perlembagaan bukan prerogatif, kerana prerogatif hanya boleh wujud jika wujudnya budi bicara peribadi, katanya. Bekas Presiden Majlis Peguam itu berkata demikian dalam hujahan permohonan Badan Peguam untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding semakan kehakiman mencabar pengurangan hukuman penjara dan denda terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Badan Peguam bukan mencabar kuasa agung. Dalam hujannya, Zainur juga menjelaskan bahawa Badan Peguam tidak mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan, tetapi hanya proses membuat keputusan oleh Lembaga Pengampunan. Pada prosiding itu, Mahkamah Tinggi membenarkan Peguam Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berhujah dalam permohonan kebenaran itu yang sepatutnya dibuat secara ex parte sebelah pihak selepas memutuskan ia adalah kes kepentingan awam. Hakim Datuk Ahmad Kamal bin Mad Sahid kemudian memberikan masa kepada semua pihak memfailkan hujahan masing-masing dan menangguhkan prosiding kepada 18 September ini. Pada 2 Februari lalu, Urus Setia Lembaga Pengampunan mengumumkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya berhubung kes penyelewengan dana SRC Internasional Sdn Berhad dengan denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Susulan itu, pada 26 April lalu, Badan Peguam memfailkan permohonan kebenaran itu dengan menamakan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya serta Najib sebagai responden pertama dan kedua. Badan itu juga memohon injuksi kekal menghalang bekas Perdana Menteri atau wakilnya daripada mengemukakan sebarang permohonan untuk pengampunan, tunda hukum atau lega hukum kepada Lembaga Pengampunan. Turut dipohon perintah larangan terhadap Lembaga Pengampunan untuk menerima, mempertimbangkan atau menentukan sebarang permohonan daripada Najib bagi pengampunan, tunda hukum atau lega hukum. Permohonan injuksi dan perintah larangan itu adalah sehingga atau melainkan semua pendakwaan jenayah atau pertuduhan terhadap Najib selesai. Najib secara terbuka mengambil tanggungjawab atas tindakannya yang beliau telah disabitkan dan beliau menyatakan keinsafan dan penyesalan atas tindakan berkenaan. Saudara, dengan adanya keputusan muktamad daripada mahkamah ini hari ini, maka Najib berkali pertama menang. Badan Peguam gagal dapat kebenaran, cabar pengurangan hukuman penjara denda Najib. Jumpa lagi.